Assalamualaikum, saya Siti Aisyah Ahmad Shah 260858 bersama rakan seperjuangan saya Muhammad Hazri Aminur Rashid, Nur Zihan dan Muhammad Azwan akan membentangkan syarikat franchisee yang telah kami pilih sebagai bahan kajian kumpulan kami, iaitu Inovasi Bumi Sindian Berhad. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai latar belakang syarikat dan franchisee. Pemegang franchisee Rosliza Mahadi merupakan pengarah urusan Inovasi Bumi Sindian Berhad yang menjalankan perniagaan franchise Subway di I8 Putrajaya. Syarikat ini diasaskan pada tahun 2018. Pemilik syarikat berminat memasuki pasaran franchise apabila didorong oleh minat dalam bidang masakan untuk menyertai bidang makanan dan minuman F&B. Di samping itu, hasil kajian pasaran franchise yang dibuat oleh beliau menambah lagi keyakinan bahawa perniagaan franchise berpotensi untuk menjadi perniagaan yang lebih stabil pada masa akan datang. Syarikat ini merupakan syarikat milik Bumi Putra 100% yang menjalankan perniagaan pembinaan yang telah beroperasi selama 4 tahun dan berada pada tahun ketiga dalam perniagaan franchise Subway. Syarikat ini memulakan operasi di Subway Presiden 15 Putrajaya dengan jumlah modal permulaan hampir RM750,000. Dalam tempoh 3 tahun menjalankan perniagaan franchise, pemilik telah berjaya membuka 6 cawangan lagi dan akan membuka 1 cawangan di Equine Park Seri Kembangan pada bulan Disember 2022. Syarikat ini memulakan operasi cawangan Subway pertama di UTM Kuala Lumpur. Kemudian, Subway yang kedua di Jalan Diplomatik 3/1 Presiden 15 Putrajaya. Seterusnya, pembukaan cawangan Subway ketiga syarikat ialah di Bandar Seri Putra, Kajang. Cawangan Subway keempat syarikat ialah di Jalan Taman Seri Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Seterusnya, cawangan Subway kelima ialah di Southville City, Bangi, dan yang terbaru adalah cawangan keenam di I8 Putrajaya. Seterusnya, latar belakang franchisor. Pengasas Subway ialah Fred DeLuca. Dilahirkan pada tahun 1948 di Brooklyn, New York. DeLuca membantu bapa dan keluarganya dengan mengumpul botol kosong dan menjualnya dengan harga 2 sen setiap satu. Kemudian keluarganya berpindah ke Bridgeport, Connecticut dan beliau membesar di sana dan melakukan bermacam-macam kerja untuk menampung pengajiannya. Beliau memutuskan untuk meminjam 1,000 daripada keluarga Dr. Peter Buck untuk memulakan kedai sandwich pertamanya, Pete's Submarine, yang kemudiannya dikenali sebagai Subway. Pada tahun 1965, beliau membuka kedai pertamanya di Bridgeport, Connecticut. Ketika itu, DeLuca berumur 17 tahun. Walau bagaimanapun, kedai ini tidak dapat bertahan lama dan tidak mendapat pulangan keuntungan. Beliau juga mendapati perniagaan ini kurang mendapat perhatian kerana tidak mempunyai pemasaran yang baik. Oleh kerana itu, kedai ini telah gagal pada percubaan pertama. Berbekalkan semangat yang berani, DeLuca memulakan sekali lagi dan dalam tempoh sedekat, beliau berjaya membuka 32 kedai dengan menukar kepada perniagaan model franchise. Mereka mula mengaut keuntungan selepas membuka kedai ketiga hasil pengalaman dan pembelajaran tahun pertama perniagaan. Sehingga kini Subway telah tersebar ke serata dunia. Pakej franchise yang ditawarkan oleh franchisor. Setiap franchise bergantung pada pakej franchise. Selalunya dikenali sebagai franchise berlesen. Manual operasi franchise membentangkan langkah-langkah untuk menjalankan perniagaan franchise. Franchisee akan menerima perkhidmatan daripada franchisor seperti pemegang franchise mesti membayar yuran franchisor. Bahagian berikut hendaklah disertakan dalam mana-mana pakej franchise konvensional, seperti franchisor menawarkan kepada pemegang franchise tanda dagangannya sendiri, iaitu jenama perniagaan yang hendak diniagakan. Franchisor juga menawarkan kepada pemegang franchise pengetahuan kepakaran yang terbukti tentang bagaimana untuk menjalankan perniagaan franchise, bagaimana operasi yang dilakukan. Seterusnya, kaedah untuk menjalankan firma franchise digariskan dalam manual operasi ini. Ini menunjukkan franchisee akan menerima manual mengenai operasi untuk menjalankan perniagaan franchise. Seterusnya, franchisee menerima perkhidmatan daripada franchisor seperti konsultan. Seterusnya, pemegang franchise bertanggungjawab membayar yuran franchisor.
Pemberi franchise mesti menentukan struktur serta jumlah yuran yang tepat. Franchisee mesti membayar kepada franchisor untuk menjadi pemilik franchise sepenuhnya. Pemegang franchise mesti mengetahui keperluan modal, pendahuluan dan berterusan. Akhirnya, pemberi franchise harus dapat menjelaskan dengan jelas keputusan perbelanjaan kewangan yang dijangkakan bagi kedua-dua franchisor dan pemegang franchise. Hasil yang dijana oleh franchisor daripada lesen yang dikeluarkan untuk menggunakan pakej franchise biasanya mengambil satu daripada 3 bentuk berikut. Yang pertama, yuran franchise dibayar terlebih dahulu. Yang kedua, pada masa ini yuran franchise adalah yuran ataupun royalty yang berterusan. Yang ketiga, sumbangan kepada dana pemasaran bersama, iaitu seperti caj periklanan, pemasaran dan promosi untuk perniagaan franchise. Untuk membuka franchise Subway di Malaysia, bakal pemegang franchise perlu terlebih dahulu menyerahkan borang penyertaan minat melalui laman web syarikat. Selepas semakan, calon yang disenara pendek akan dihubungi untuk pertemuan awal. Dari situ, proses itu akan melengkapkan permohonan rasmi, menghadiri hari pertemuan dan pertemuan dengan ejen pembangunan. Jika diluluskan permohonan tersebut, calon akan menandatangani perjanjian franchise dan memulakan proses membuka restoran mereka. Sebagai contoh, untuk menjadi pemegang franchise Subway, franchisee telah ditawarkan pakej franchise berharga sekitar RM600,000 hingga RM750,000. Pakej ini termasuk yuran franchise sebanyak RM44,900. RM44,900 agak rendah berbanding dengan banyak perniagaan franchise yang lain. Franchisor akan menyediakan semua latihan dan prosedur operasi yang terlibat, termasuk latihan dan reka bentuk kedai, floor plan, pengurusan operasi perniagaan dan pemasaran produk dan jenama Subway. Seterusnya, royalty. Seperti yang kita ketahui, royalty adalah bayaran atau kadar yang dibayar oleh pemegang franchise kepada franchisor pada setiap bulan, iaitu asas daripada kadar jualan kasar yang diperoleh oleh pemegang franchise. Bayaran royalty adalah dikehendaki supaya pemegang franchise mempunyai hak untuk menggunakan aset atau harta seperti paten, hak cipta atau sumber, dan ia boleh dilihat sebagai yuran keahlian yang berterusan diperlukan untuk mengekalkan keahlian sesebuah perniagaan franchise. Semasa sesi temu bual, Puan Liza ada menyatakan bahawa selain yuran franchise, mereka perlu membayar yuran royalty setelah menjadi salah seorang pemegang franchise Subway. Bayaran royalty franchise tidak tetap dan setiap bulan jumlahnya mungkin berbeza bergantung kepada jualan pada bulan tersebut berdasarkan jualan yang diperolehi oleh franchisee. Tetapi ia bergantung kepada peratusan jualan kasar yang diperoleh oleh pemegang franchise pada setiap bulan, itu sebanyak beberapa peratus. Dengan membayar royalty setiap bulan, franchisor dapat menguruskan franchisee secara lebih sistematik dan latihan komprehensif yang berterusan boleh dijalankan. Sekian daripada saya. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azwan bin Ibrahim. Nombor matrik saya 260946. Kini saya akan membuat pembentangan tentang pemilihan lokasi dan latihan. Seperti mana yang diungkap oleh franchisee, perkara yang amat penting yang perlu diambil kira adalah pemilihan lokasi yang terbaik. Sudah pasti franchisee perlu mengambil kira tentang saiz premis, pemasaran, bajet, pengurusan dan sebagainya. Hal ini adalah disebabkan lokasi yang dipilih mempunyai pasaran yang menggalakkan dan berpotensi untuk mendatangkan keuntungan yang tinggi pada masa yang akan datang. Selain daripada itu, faktor demografi seperti gaya hidup, kewangan, jawatan, kesihatan, hobi dan lain-lain lagi juga turut mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan franchise. Bagi Puan Rosliza Mahadi telah membuat beberapa kajian yang terperinci seperti keadaan demografi, kawasan kepadatan penduduk, kadar sewaan premis yang berpatutan, persaingan, laluan akses keluar masuk dan berdekatan dengan kelompok sasaran seperti kepada perniagaan dan bakal yang dijalankan. Bagi Puan Rosliza Mahadi telah memilih lokasi yang tepat, iaitu di Air 8 Presin 8 Putrajaya. Lokasi tersebut dipilih kerana kawasan tersebut sangat strategik dan laluan orang awam. Lebih meyakinkan lagi apabila lokasi tersebut adalah kawasan yang mempunyai daya tarikan yang sentiasa dipenuhi oleh ramai pengunjung.
Puan Rosliza juga telah meninjau dan mengkaji kedai-kedai yang berhampiran dengan lokasi perniagaan hampir 3 bulan bagi mendapatkan keyakinan dan dalam memilih lokasi tersebut. Selain daripada itu, franchisee meneliti laluan keluar masuk di mana ia amat mempengaruhi pelanggan yang bakal datang ke restoran franchisee-nya. Laluan lokasi yang dipilih tidak terlalu sibuk, mempunyai parking yang mencukupi dan kemudahan pengangkutan awam yang banyak. Melalui daripada tinjauan yang dilakukan, jarak di antara pondok bas hanya lebih kurang 50 meter sahaja untuk ke restoran Subway tersebut. Kemudahan infrastruktur yang terdapat di Air Hitam Persilapan Putrajaya juga merupakan salah satu faktor utama kepada Puan Rosliza dalam proses pemilihan lokasi. Kemudahan seperti bekalan air, telefon, internet dan kuasa elektrik yang akan memudahkan urusan perniagaan yang dijalankan. Infrastruktur tersebut bukan sahaja akan memudahkan aktiviti perniagaan, malah ia juga akan mewujudkan hubungan yang baik kepada pelbagai pihak seperti pembekal, pelanggan, agensi kerajaan dan lain-lain lagi. Oleh yang demikian, pemegang franchise bertanggungjawab sepenuhnya dalam memilih lokasi cawangan dalam menjalankan perniagaan franchise. Dengan itu juga, pemegang franchise terlibat secara langsung dalam membuat keputusan berhubung dengan pemilihan lokasi perniagaan. Seterusnya, saya akan membuat penerangan tentang latihan. Bagi seorang franchisee, latihan secara dinamik harus dilakukan bagi mengetahui, menambah dan meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan franchise tersebut. Sebagai seorang franchisee yang ingin berjaya, sudah pasti perlu mengikuti model perniagaan Subway. Ini adalah kerana pelanggan hanya mempercayai jenama dan perkhidmatan yang konsisten daripada Subway. Oleh demikian, Subway Malaysia telah menyediakan strategik latihan yang sangat lengkap dan rangka kerja bagi semua franchisee dan kaki tangan sebelum membenarkan mereka untuk membuka franchise. Seperti mana yang diperkatakan oleh Puan Rosliza, falsafah budaya, gelagat, subordinat dan masa depan franchise adalah ditentukan semasa proses latihan dilakukan. Seterusnya, terdapat 3 peringkat latihan. Pertama sekali adalah latihan pembukaan. Bagi latihan permulaan franchise, menyediakan latihan sebelum pembukaan kedai kepada franchisee selama 2 minggu. Beliau membuat latihan di Brisbane, Australia selama 2 minggu. Selepas tempoh latihan tersebut dilaksanakan, franchisee layak untuk mengendalikan sesebuah franchise. Dalam tempoh latihan tersebut, franchisee juga dilatih untuk memahami, mengendalikan secara manual. Sebagai contoh, berkaitan dengan sistem kewangan, penyukatan bahan mentah dan lain-lain lagi. Bagi latihan pembukaan besar pula, menurut Puan Rosliza Mahadi, beliau mengendalikan latihan kepada para pekerjanya. Beliau menggunakan kemahiran yang telah diperolehi daripada apa yang dilatih semasa di Brisbane, Australia kepada pekerjanya. Ketiga adalah latihan selepas pembukaan. Setelah pemegang franchise dapat menjalankan dan menguruskan franchisee-nya, Subway Malaysia sebagai franchisor juga sentiasa memberi latihan sokongan dan pemerhatian berterusan. Latihan dan pemerhatian sokongan ini berfungsi bukan sahaja untuk membina hubungan antara franchisor dan franchisee, tetapi juga untuk memberi forum kepada pemegang franchise untuk belajar dan bersaing dengan perniagaan tersebut. Walaupun latihan selepas pembukaan selesai, pemegang franchisee akan memerlukan latihan berterusan daripada franchisor bagi menentukan kejayaan firma. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazri Aminur Rashid bin Ahlan, nombor metrik 2606 ingin bertangkan tentang hak wilayah dan pengurusan produk. Hak wilayah. Saban hari permintaan terhadap makanan segera atau fast food telah mendapat sambutan yang hangat oleh penggemar makanannya tersendiri.
Oleh kerana permintaan yang tinggi, banyak restoran makanan segera atau fast food telah dibuka seperti cendawan tumbuh selepas hujan ekoran dengan jumlah permintaan pelanggan yang ramai. Bagi restoran Subway yang baru dibuka, perlulah membuat permohonan terhadap Subway Malaysia Sdn Bhd bagi lokasi yang ingin dicadangkan atau dibuka. Subway Malaysia akan menilai dan menghubungi restoran Subway yang berhampiran apabila satu-satu restoran baru yang akan dibuka. Jarak di antara restoran sedia ada dengan restoran baru perlulah melebihi 5 km, melainkan pembukaan restoran Subway tersebut hanya dibuka di pusat pembeli belah. Tidak perlu jarak kerana pelanggan dalaman dan luaran berbeza. Selain itu, Subway Malaysia memasarkan pembukaan restorannya sebanyak 500 buah dalam tempoh 10 tahun. Pengurusan pergerakan produk. Setiap restoran makanan segera atau fast food perlulah mempunyai pembekal produk bahan mentah sendiri yang dilantik oleh Subway Malaysia Sdn Bhd. Bagi sebuah restoran, pembekalan produk perlulah mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Subway Malaysia Sdn Bhd. Setiap pemilik restoran tidak dibenarkan sama sekali menerima mana-mana pembekal produk dari luar. Subway Malaysia Sdn Bhd telah melantik Heavy sebagai pembekal produk bahan mentah yang sah bagi menjaga mutu dan kualiti produk yang dibekalkan kepada kesemua restoran-restoran Subway di seluruh Malaysia. Terdapat kebaikan apabila Subway Malaysia meletakkan Heavy sebagai pembekal utama. Ia dapat menjamin kualiti produk dan dapat melaksanakan audit terhadap produk yang dipesan oleh sebuah restoran Subway tersebut. Bagi menjamin kualiti suatu produk baru yang ingin disajikan oleh Subway kepada para pelanggan, setiap restoran Subway telah meletakkan terma dan syarat untuk menghasilkan produk baru tersebut. Segala panduan atau menu book telah diberi 2 minggu awal kepada setiap restoran Subway di seluruh Malaysia untuk panduan kepada staf bagi menghasilkan produk baru yang berkualiti dan mencapai piawaian yang telah ditetapkan oleh Subway Malaysia. Ini merupakan satu alternatif Subway untuk mengawal bahan mentah dan produk siap dimasak agar terjamin kualitinya dan masa pelanggan. Selain daripada itu, bagi mengekalkan kualiti produk yang dihasilkan, jadual penyelenggaraan peralatan dapur masak telah dilaksanakan untuk menjaga kualiti produk dan peralatan apabila sedang beroperasi, di samping menjaga para pelanggan apabila memesan satu hidangan Subway tanpa menunggu lama. Kesihatan dan keselamatan produk amat dititikberatkan oleh Subway Malaysia Sdn Bhd. Ini merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Subway Malaysia yang perlu dipatuhi oleh setiap pemilik restoran Subway di seluruh Malaysia bagi mengekalkan kualiti produk tersebut. Pest Control merupakan syarikat yang dilantik oleh Subway Malaysia untuk mencegah dan membasmi binatang perosak atau serangga yang berada di dalam atau di luar restoran tersebut. Sekiranya pemilik restoran itu telah melanggar kod etika, maka pihak Subway Malaysia Sdn Bhd akan mengambil tindakan penalti atau digantung lesen perniagaan. Produk halal merupakan elemen utama dalam satu produk di Malaysia. Sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM merupakan satu langkah untuk menguatkan satu-satu produk tersebut. Oleh itu, Subway Malaysia juga menitikberatkan produk halal bagi menjaga kualiti dan menjaga hati pengguna tanpa rasa was-was apabila menjamu selera bersama seisi keluarga. Sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM kepada sebuah restoran Subway perlulah mengikut syarat-syarat atau garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sama ada dari segi produk bahan mentah yang diperolehi, peralatan yang digunakan dan paling utama adalah kebersihan dalaman dan luaran restoran itu. Ini merupakan kunci kepada kejayaan sebuah restoran apabila restoran itu bersih, ramai pelanggan yang selera dan gemar untuk menjamu selera di restoran tersebut. Sekarang saya serahkan kepada rakan saya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurziah binti Amran. Nombor metrik 260117 akan menerangkan berkenaan alatan pemasaran. Alatan pemasaran adalah proses, aktiviti atau kemahiran sosial seseorang individu ataupun kumpulan untuk mencapai matlamat melalui rekaan, ciptaan, pembentukan dan pertukaran barangan, perkhidmatan, idea atau sesuatu yang bernilai dalam sebuah masyarakat. Matlamat utama pengiklanan sistem franchise adalah membangunkan jenama dan untuk memiliki pelanggan.
Sekiranya franchise ingin melancarkan produk baru, franchise akan memaklumkan kepada franchisee dalam 1 atau 2 minggu lebih awal. Franchise akan mengirimkan email kepada franchisee berkenaan segala maklumat produk baru mereka. Franchisee pula akan bersiap sedia dengan plan book dan akan mencuba menu baru yang akan dilancarkan. Strategi pemasaran Subway ialah menganalisis jenama dalam rangka kerja campuran pemasaran yang merangkumi 4P, iaitu produk, harga, tempat dan promosi. Terdapat beberapa strategi pemasaran seperti inovasi produk, pendekatan harga dan perancangan promosi. Okey, kita beralih kepada perkhidmatan yang berterusan. Di Malaysia, terdapat agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menerajui industri franchise, iaitu Perbadanan Nasional yang berperanan untuk memberi bimbingan dan khidmat nasihat serta latihan kepada usahawan dan menyediakan skim-skim pembiayaan kepada usahawan yang ingin menceburi bidang franchise. Franchise akan memberikan sokongan yang berterusan termasuklah khidmat nasihat perniagaan, bantuan di lapangan, memantau prestasi pemegang franchise dan latihan yang berterusan kepada franchisee berkaitan produk yang mereka gunakan. Dengan bimbingan yang berterusan, memudahkan franchisee untuk mengembangkan perniagaannya. Franchise wajib memberikan sokongan pentadbiran kepada franchisee sepanjang tempoh perjanjian yang telah dibuat.